5 dosa-dosa besar. Masa sebelum PKP dulu kita berhenti pada topik mengatasi rasa berdosa. Itu tak habis lagi lah topik tu. InsyaAllah jadi kita sambung topik yang samalah. Tajuknya ialah mengatasi rasa berdosa. Maka dosa adalah masalah yang berkaitan antara pelaku dosa dan Tuhannya. Kerana Allah sendirilah yang akan mengadili manusia atas dosa itu. Walaupun kita berdosa dengan manusia sama manusia, tapi yang mengadilinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama kalau kita ada lakukan sesuatu kesalahan sesama manusia di atas muka bumi, mahkamah penentunya. Gitulah ibaratnya. Manakala kita ni melakukan dosa, sama ada kita lakukan dosa seorang diri ataupun kita lakukan dosa kepada manusia yang lain, maka kedua-dua bentuk dosa ini akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang di atas dunia masuk mahkamah, dia menang kes walaupun dia salah. Oleh kerana kepetahan lawyernya menyebabkan dia boleh menang. Tapi dengan Allah, mahkamah Allah, dia tak boleh menang. Dia tak boleh lepas. Begitulah keadaannya. Dia tetap akan dihadapkan oleh Allah di padang mahsyar. Begitulah. Jangan kita ni, tuan-tuan, kita bila kita menang sesuatu kes, kalau kita benar tak apa. Tapi kalau kita memang salah, tiba-tiba kita dibenarkan oleh kerana suasana penghujahan lemah dan sebagainya, telah menyebabkan orang yang salah itu tidak dianggap salah. Jangan kita seronok dengan keadaan itu, kerana balasan Allah itu lagi berat, lagi teruk, lagi dahsyat. Oleh itu, tuan-tuan, di antara dua perkara yang kita sebut tadi, dosa kita dengan Allah, satu lagi dosa kita dengan manusia. Maka dosa dengan Allah itu lebih mudah daripada dosa dengan manusia. Kerana dosa dengan Allah itu kita angkat tangan, taubat pada Allah, istighfar, selesai. InsyaAllah Allah terima. Tapi kita tak tahulah Allah terima ke tak terima, kita tak tahu. Tapi husnuzan kita, baik sangka kita pada Allah, Allah terimalah. Bila melibatkan dosa itu dengan manusia, maka kita tidak diampun oleh Allah, melainkan setelah manusia itu memaafkan kita, barulah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu tuan-tuan. Ada seorang ustaz ni, saya minat dia dengar dia ceramah. Dia kata kita ni mungkin nak pergi minta maaf dengan orang yang kita lakukan dosa, susah, malu dan sebagainya. Cubalah, dia kata, bukan kata betul buat macam ni, taklah, tapi cubalah. Oleh kerana kita nak pergi jumpa dia agak malu, kita nak pergi suruh muka dia pada dia tu agaknya susah juga. Senang kita dalam doa kita, kita sebut nama dia. Masa kita semayang ke apa ke, dalam sujud, kita doa untuk dia. Umpama, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa sahabatku, masukkanlah dia ke dalam syurga, misalnya begitu. Sebab kita nak pergi jumpa dia, kita rasa sangat malu untuk minta maaf kerana kesalahan yang kita lakukan pada dia, yang dia tak tahu. Kita rasa malu. Satu lagi kata sahabat kita ni, dia kata ni pandangan dia, bukan semestinya boleh dikira maaf dah. Tak juga, pandangan dia saja, tuan-tuan. Dermalah bagi nama dia, sedekah atas nama dia, tuan-tuan. Sedekah atas nama dia. Tak kira RM1, RM2. Yang ketiga, kata ustaz ni, kalau kita berpeluang untuk bercakap pasal dia, kita puji dia. Mungkin kita bercakap dengan orang lain tentang dia, ataupun mungkin dia ada, cuma kita nak minta maaf tu kita rasa malu, tapi kita puji dia. Itu 3 perkara, tuan-tuan. 3 perkara. Walaupun nampak kita tak pasti Allah terima ke tak terima, kerana dia melibatkan orang lain. Tapi ustaz ni seolah-olah dia beri satu cara yang kita tak terfikir selama ni. Kita tak terfikir selama ini. Walaupun kita tak pasti boleh ke tidak cara begini, walaupun kita tidak pasti, tuan-tuan, tapi ustaz ni dia boleh beri satu cara yang boleh sekurang-kurangnya kita taklah rasa bersalah sangat.
Sebab topik kita ni kan, taklah rasa kita ni bersalah sangat. Sekarang ni kita rasa ada keseronokan sikit dalam jiwa kita bila kita mula mendoakan untuk dia, kita sedekah untuk dia, kita bicara tentang perkara baik tentang dia, maka dia lebih menyenangkan hati kita, hilanglah stres kita. Kalau tidak, kita nak cover balik kita punya dosa dengan dia tu susah, malu kita. Jadi kita sentiasa diburu dengan kesalahan, tuan-tuan. Biasa begitu. Dengan demikian, ia adalah urusan Tuhan semata-mata, sehingga tidak boleh manusia yang lemah mengaku dosa kepada manusia seperti dia. Maka manusia dalam keadaan berdosa dan merasakan besarnya dosa serta teguran hati nuraninya boleh melapangkan perasaannya dengan berlindung kepada Tuhannya dengan solat yang menghapuskan dosa-dosa dan mengakui dosanya kepada Allah serta minta ampun darinya. Yang ni tak ada sikit tak berapa jelas tuan-tuan. Dengan demikian ia adalah urusan Tuhan semata-mata, yakni urusan dosa itu Allah yang beri, urusan Tuhan, sehingga tidak boleh manusia yang lemah mengaku dosa kepada manusia seperti dia. Maknanya kita tak boleh mengaku dosa di depan orang, kena mengaku dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengiktiraf dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita bersikap sombong. Contohnya bersikap sombong, ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu aku bersalah. Atas engkau lah, nak maaf ke tak nak maaf. Itu sombong orang panggil. Itu mengada-ngada orang panggil itu. Kita kena rendahkan diri kita di hadapan Allah. Sampaikan mungkin kita boleh kata kita menghinakan diri kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu sebab dia Tuhan. Dia yang beri dosa pada kita. Sebab apa? Sebab apa yang kita selama ini tahu dia dosa datang daripada Allah lah. Contohnya, ambil barang orang. Ambil barang orang dari segi manusia, tuan-tuan, tak boleh. Maksud saya, kalau tidak ada hukum agama, kita pun tahu dia tak boleh. Tapi bila datang satu pengisytiharan bahawa ambil barang orang ni di sisi Islam berdosa, maka boleh dijadi sebagai urusan agama. Manakala bila sikap tabi'i manusia ini, tabiat manusia memang tak boleh ambil barang orang. Itu sekadar ilmu biasa. Tapi bila Islam kata tak boleh ambil barang orang contohnya, jadi dia jadi hal agama. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikira berdosa. Macam juga tuan-tuan yang agak lebih jelas lagi. Katakanlah hukum kambing yang termakan makanan orang dalam pagar dia. Kita tak tahu setakat mana apa kesalahan tuan kambing itu. Apakah hukum agama misalnya yang perlu dia buat ataupun yang perlu diselesaikan bagi orang yang terlepas kambing dia atau lembu dia, terlepas masuk rumah orang, habis dia belasah makanan orang lah, inilah itulah tuan-tuan. Katakanlah hukum agamanya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Dawud, kena nilaikan barang tu balas, makna bayar balik. Ataupun apa yang disebut oleh Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam, anak kepada Nabi Dawud, tak boleh. Kambing itu dipegang dulu oleh tuan rumah yang dimakan oleh kambing itu akan pokok-pokoknya, dia ambil manfaat susunya dan sebagainya, bulu ke. Dan sementara itu tuan kambing itu menanam semula pokok yang telah, ataupun buatlah apa cara sekalipun untuk menjaga kebun kambing dia, yang kambing dia binasakan ataupun yang makan tu. Itu antara secara kasar lah tuan-tuan. Penyelesaian yang dibuat oleh Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ini sukar sikit kita nak cari suatu penyelesaian secara manusia ni tahu salah ke tak salah, secara penilaian manusia semata-mata. Tapi melainkan terpaksa dengan penilaian agama juga. Begitu umpamanya, tuan-tuan. Jadi dosa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri dia markah. Maka manusia dalam keadaan berdosa dan merasakan besarnya dosa serta teguran hati nuraninya boleh melapangkan perasaannya dengan berlindung kepada Tuhannya
dengan solat yang menghapuskan dosa-dosa dan mengakui dosanya kepada Allah serta minta ampun darinya. Oleh kerana topik kita ni kita sebut tadi rasa berdosa, perasaan berdosa. Oleh itu bila kita berdosa, maka kita kena tadah tangan untuk minta ampun. Barulah tenang. Ataupun dia sembahyang sunat taubat misalnya. Kalau kita sekarang ni sembahyang sunat taubat lah. Bangun malam sembahyang sunat taubat, kita bertaubat di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ataupun kita istighfar 100 kali sehari sebagaimana dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab kita istighfar, kita solat taubat 2 rakaat, kita doa pada Allah minta ampun, kita jadi tenanglah. Walaupun kita tak tahu Allah terima ke tidak, tapi kita dah rasa tenang. Kenapa? Application dah hantar. Maksudnya form of application tu dah isi dah. Tuan-tuan, kita dah mohon dah untuk apa? Untuk diampun dosa-dosa kita. Persoalan Allah terima ke, Allah tak terima ke, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat-syarat kita cukup, insya-Allah. Malah tuan-tuan, syaratnya masa kita bertaubat itu perlu ada sembahyang ke tidak? Tak perlu. Tak perlu. Cuma bila kita nak sembahyang taubat, kena ada sembahyang lah. Maksudnya taubat ini, bila kita buat dosa, masuk dalam kereta, air sembahyang tak ada, sembahyang pun tak boleh, kita astaghfirullah banyak-banyak, kita rasa tenang dah. Tak ada sembahyang pun. Jadi taubat ni tak perlu ambil sembahyang. Kalau ada sembahyang, lagilah bagus. Macam orang kata kita pergi sa'i. Sa'i tak ada sembahyang tak apa. Tawaf tak boleh. Dah tu Tok Guru jawab, kalau orang tanya, kalau saya ambil sembahyang, lagilah baik. Lagilah baik sebab dia perkara ibadat. Perkara ibadat ni elok dia kena ambil sembahyang. Begitu. Masa korban contohnya nak sembelih, perlu ada sembahyang? Tak perlu. Tapi kalau ada sembahyang, lebih afdal, lebih aula, lebih baik. Macam begitu, tuan-tuan. Subhanallah, ya, itu bukan melibatkan haram ataupun halal, tapi dalam bab afdaliyat saja. Gitu. Kita jadi tenang rasa. Dengan agama saja kita rasa tenang. Takdirkanlah tuan-tuan, orang tu tak ada agama dia. Dia boleh nilai. Contohnya dia buat kesalahan seseorang kepada seseorang. Dari segi kemanusiaan atau manusiawi ni memang dia tahu dia salah. Macam mana dia nak lepaskan kesalahan dia tu? Kalau dia rasa bersalah. Tak ada agama. Dia tak ada agama. Susahlah macam tu. Dia tetap rasa bersalah. Dia rasa stres. Kadang-kadang orang ni bila stres, dia boleh demam, dia boleh sakit, dia boleh kurus. Kadang-kadang dia boleh besar lagi. Dia boleh gemuk lagi kadang-kadang, tuan-tuan. Ada orang ada masalah kan, dia boleh besar lagi. Begitu juga keadaan. Tak ada penyelesaian. Tapi bila Islam, tuan-tuan, beri cara penyelesaian, cara taubat macam mana, insya-Allah, tuan-tuan, jadi kita rasa tenang. Sebab apa? Sebab cara taubat itu adalah cara yang datang daripada Allah juga. Itulah caranya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar taubat. Jadi Allah suruh kita bertaubat. Itulah cara kita untuk melepaskan rasa rimah kita, rasa stres kita, kerana kita melakukan dosa. Melibatkan orang lagilah, tuan-tuan. Lagilah kita rasa stres kalau melibatkan orang. Melainkan kalau orang ni dia jenis tak ada masalah. Buat salah ke orang pun dia selamba je, tuan-tuan. Jarang kita jumpa orang macam ni. Hati kering orang panggil. Jarang kita jumpa orang macam ni. InsyaAllah kebanyakan orang bila dia melakukan satu kesalahan kepada manusia lain, kepada orang lain, biasa dia rasa serba salah. Kita kadang, tuan-tuan, telanggar kereta, pergi undur belakang sikit, kamera tu tak kerti nak baca elok, kamera yang tu tuan-tuan degum bunyi belakang. Allah, tuan dia tak ada. Kemiklah sikit. Agak-agak macam mana kita tinggalkan terus pun. Ada orang tinggalkan. Tapi tak kurang juga manusia rasa bersalah walaupun orang tak nampak. Dia tunggu lama, akhir dia tulis dalam kertas nombor telefon dia. Saya terlanggar bumper tuan
Ada kemik sikit, sila call nombor sekian. InsyaAllah. Itu sekali. Ada baru ni anak saya, ada satu kereta besar langgar dia. Dia langgar, dia undur. Kenalah kereta saya tu anak saya bawa. Jadi kereta Azia tuan-tuan, terangkat bonet tu, terangkat bumper tu. Dia pun hulur RM100. Anak saya ambil gambar tak pelik kereta dia, minta nombor telefon semua, bagus juga lah dia beri nombor telefon. Jadi bila tu dia bawa balik rumah, saya kata 100 tak cukup ni. Nama Nukman, anak saya, Nukman tak cukup 100 ni. Yang ni 500 pun tak pasti cukup lagi. Cuba call dia, kata beritahu 100 tak cukup. Dia pun kata, 100 cukup lah. Dia kata dia, saya tak nak tambah dah. Kalau you nak tambah, you report lah. Oh, jadi macam tu pula. Dia tak rasa bersalah kan. Tapi tak begitulah. Bila pergi balai, kita report. Tak berapa jam lepas tu dia pergi report. Bila dia pergi report, dia ada rasa bersalah. Kata polis, you ni ada undur belakang tak? Ada sikit, dia kata. Bila ada sikit, kalah lah dia. Dia kisahlah, kenalah denda RM300. Maksudnya tuan-tuan, manusia macam mana keadaan pun, dia tak boleh nak sembunyi. Ada orang boleh sembunyi, ada orang boleh bohong, ada. Tapi kebanyakan manusia dia tak boleh bohong kalau dia buat salah. Sebab dia tahu bila dia undur, memang confirm dia salah lah. Confirm dia salah bila dia undur. Tuan-tuan, nak ceritanya manusia tu akhir dia mengaku dia undur. InsyaAllah tuan-tuan. Dia sebab apa? Daripada nanti aku balik rumah duk risau, malam tak lena tidur, baik aku mengaku je lah. Itu yang kata bahaya tu tuan-tuan, orang berdosa ni. Dia tak lena tidur. Dia tak selesa kehidupan dia selagi mana dia tak mengaku salah. Memang begitu keadaannya. InsyaAllah. Al-Quran telah menggambarkan bagi kita sebahagian dari pengakuan ini hingga kaum mukminin boleh mengambilnya untuk menyembuhkannya dari perasaan berdosa dan mendorong mereka untuk mengubah jalan hidup mereka kepada keadaan yang lebih baik. Ini yang kita sebut tadilah. Seperti Adam dan Hawa yang berkata setelah berbuat dosa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, dan jika Engkau telah mengampuni, jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, nescaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ini bagaimana perasaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini, tentang perasaan mereka bila termakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan larang makan saja. Larangan itu datang dengan jangan menghampiri. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampir dengan pokok ini. Jadi saya tak perasanlah ada ke tidak katanya Nabi Adam dan Hawa ini makan buah. Ada ke tidak ayat, saya tak perasan tuan, tak berapa perhati. Ada ke ayat yang kata bahawa Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala melarang Adam makan buah? Saya tak pasti ada ke tidak. Tapi yang saya ada ayatnya, yang saya jumpa, Allah kata, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampir pokok ini. Jadi tak ada larangan memakan buah itu. Sebab larangan larangan menghampiri menunjukkan haram keseluruhan lah, termasuk makan buahnya. Jadi tuan-tuan, bila makan saja buah yang Allah larang, maka dia rasa bersalah. Katakanlah buah ini Allah tak larang Adam dari makan, ada dia rasa bersalah? Tak ada. Tapi oleh kerana Allah melarang makan buah ini, maka bila dia makan, Nabi Adam makan, rasalah bersalah. Tuan-tuan, rasa bersalah. Kalau kita
makan daging babi. Allah tak kata pun haram daging babi. Kita makan daging babi, tak rasa bersalah. Tapi oleh kerana agama kita kata bahawa makan daging babi itu haram, maka bila seseorang itu makan, dia rasa bersalah. InsyaAllah tuan-tuan. Saya dengar seorang anak Presiden Jokowi. Dia tulis satu artikel. Saya terbaca artikel tu. Dia kata, saya ni tak pernah makan babi. Saya orang Islam, kata dia. Satu ketika saya pergi ke Singapura atas nama kerajaan. Kerajaan Singapura dia ajak makan di satu tempat yang sangat, tempat orang besar lah tuan-tuan makannya. Saya tak tanya dia hidang apa, saya terus makan. Ada satu makanan tu dia kata daging sangat enak rasanya, tak tergambar sedapnya. Rupanya makanan itu anak babi. Anak babi tuan-tuan. Jadi kalau anak saya kata babi kecil, anak babi dia tak faham. Babi kecil kata. Babi kecil. Daging dia cukup sedap kata dia. Walaupun sedap macam mana pun kata dia, rasa bersalah tu tetap ada. Sedap macam mana pun daging tu, tetap rasa bersalah tu ada. Sebab apa? Sebab Islam mengharamkan makanan itu. Masya-Allah tuan-tuan. Minum arak gitu juga. Minum arak tuan-tuan. Tersilap sikit arak. Anak bapak suruh berbeli root beer. Anak tak tahu tu dalam tu ada beer. Belinya beer. Bapak tak tengok datin tu, tak perasan lah. Kalau dalam kereta dia gelap sikit, dia pun tukar datin tu terus rasa. Lain rasa. Tengok-tengok arak. Ada sauh di situ. Contohnya dulu punya ada sauh dulu. Sekarang ni gemilang ada sauh. Astaghfirullahalazim. Bapak ni kata, tuan-tuan 10 tahun dia ingat lagi tersilap minum arak. Sebab apa? Sebab benda tu agama kata haram. Tapi tuan-tuan, yang haram ini dalam syurga, arak bukan botol, sungai daripada arak. Kenapa boleh minum arak? Allah izinkan, beres. Selesai. Kenapa buah ni tak boleh makan? Sebab dia mabuk ke? Buah Nabi Adam makan tu. Sebab mabuk ke? Bukan persoalan dia mabuk. Bukan persoalan dia sakit perut. Bukan persoalan tu. Soalan Allah kata jangan makan. Itu. Walaupun tak ada mudarat sikit pun tuan-tuan. Orang kata kalau minum arak sikit, seteguk, 2 teguk tak mabuk. Bukan persoalan mabuk. Soalan Allah kata tak boleh minum. Hikmat kata sebab apa orang minum arak nanti mabuk, nanti langgar orang. Itu soalan hikmah. Kalau dia tidak mabuk sekalipun, tetap dia haram. Sebab apa? Allah mengharamkan. Bukan Allah mengharamkan sebab dia mabuk, tidak. Bukan kita menjauhkan arak itu, menjauhkan diri daripada arak sebab dia mabuk. Bukan itu. Yang nombor satu sebab kita tak sentuh arak, Allah larang. Yang kedua barulah. Sebab apa? Sebab dia mabuk. Contoh sifat dia, barulah kita pergi pada sifat dia mabuk, nanti dia ganggu akal kita lah, itu macam-macam. Tapi walaupun dia tak mabuk, tetap dia haram. Sebab apa? Allah mengharamkan. Karena itu rasa Nabi Adam dengan Hawa ini rasa bimbang dia. Dengan apa? Dengan perbuatan dia melanggar perintah Allah. Itu lebih besar daripada makan buah tu lagi. Buah tu makan, ambil sebiji kecil, mudah makan. Mudah makan. Tapi dia bukan mudah kalau ingat siapa mengharamkan. Walaupun dosa kecil tuan-tuan. Tapi yang mengharamkan itu, yang mengatakan dia dosa kecil, bukan sembarangan. Allah. Jangan duk fikir kita buat salah kecil je, tak apa. Tak. Kepada siapa engkau bersalah? Itu yang kita fikir. Jangan duk fikir, tak apalah dosa kecil, ambil sembahyang, habis gugur. Jangan fikir yang tu. Fikir kita berdosa kepada siapa. Gitu tuan-tuan. Subhanallah ya. Jangan sekali-kali kita fikir, kita anggap remeh-temeh dosa ini. Al-Quran menyebut perkataan Nabi Allah Musa yang mengakui dosanya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku sehingga Allah mengampuninya.
Maknanya Nabi Musa alaihissalam pun doa pada Allah, dia melakukan dosa. Apa yang agaknya Nabi Musa tu buat ya, tuan-tuan? Agaknya, tapi tidak dinyatakan di sini. Agaknya lah bagi saya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam beritahu kepada rombongan rombongan manusia yang datang di padang mahsyar, bertemu dengan Nabi Musa untuk bawa untuk minta dengan Allah supaya Allah mulakan timbangan amalan manusia. Kita pergi jumpa Nabi satu demi satu. Antaranya Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak boleh. Aku tak boleh. Aku ada dosa. Aku bunuh orang. Kata Nabi Musa. Aku bunuh orang. Kan Nabi Musa kan pernah pelempang orang, tuan-tuan. Mati orang tu. Terus mati. Sebiji je kena. Pasal apa? Nabi Musa kan kekuatannya, semua Nabi begitu. 10 orang lelaki. Kekuatan setiap Nabi memang begitu. Kekuatannya 10 orang Nabi. Sekali, tuan-tuan, beri ke tangan, memang jatuh mati terus. Tuan-tuan. Jadi, Nabi Musa pun minta doa, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bunuh orang tu bukan satu benda senang. Tuan-tuan. Kalau kita buat kata tadi langgar belakang orang sikit tu pun kita rasa tak boleh tidur malam, macam mana kalau kita bunuh orang? Macam mana kalau kita jadi saksi palsu sampai orang tu kena gantung? Disebabkan kita jadi saksi palsu, mengaku bahawa orang ni telah pernah buat begini-begini, kena gantung orang tu sebab kita. Lagilah tak boleh tidur rumah, tak boleh tidur malam, tuan-tuan. Tak apalah, tahun pertama okey. Tahun pertama okey, tuan-tuan. Boleh, lega, tak rasa apa. Tapi, dia akan jadi tua. Ramai mana orang tua menyesal di atas apa perbuatan dia zaman muda. Lagilah kalau bunuh orang, tuan-tuan. Mula dia menyesal, tak habis, tuan-tuan. Jadi, dosa dia memburu dia sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup dia, tuan-tuan. Subhanallah. Lagi dah teruk kalau apa? Kalau pergi nak minta maaf, mati dah orang tu. Dia berdosa dengan seorang kawan ni, katakanlah, tuan-tuan. Dosa dengan seorang kawan ni, ada bisnes sikit, dia tipu contohnya. Jadi, dia pun nak pergi, lama dah, 5-6 tahun dah, pergi-pergi nak minta maaf, mati dah kawan ni. Nak minta maaf dengan siapa pula? InsyaAllah, tuan-tuan. Kita minta dengan keluarga. Betul lah, kita boleh minta maaf dengan keluarga tu, minta halal dengan keluarga tu dan sebagainya, keluarganya, anak-anaknya. Tapi boleh habis ke tu? Boleh habis ke tak tu? Dalam hati kita tu, tuan. Habis ke tidak tu? Tak habis. Sebab kita hanya jumpa anak-anak dia. Kita tak jumpa dia betul. InsyaAllah, tuan-tuan. Susah tu. Bawalah perasaan bersalah kita tu sampai masuk dalam kubur. Gitulah. Tapi syarat kita minta maaf dengan keluarga lah. Itulah cara ni, tuan-tuan. Mungkin ada rasa tenang sikit. Taklah rasa berat sangat macam batu mengepap atas kepala. Dek kerana tidak dimaafkan oleh orang. Kerana orang yang maaf itu dah mati. Sekurang-kurangnya bila minta maaf dengan keluarganya, adalah sedikit rasa tenang. Walaupun tidak sempurna. Sekurang-kurangnya begitu, tuan-tuan. Al-Quran menyeru kaum mukminin untuk meminta ampun dari Allah atas dosa yang mereka lakukan, seraya menjelaskan kepada mereka bahawa Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Kita dibuai ataupun kita dihibur dengan perkara ni lah. Pendosa-pendosa dihibur dengan Allah itu Maha Penerima Taubat. Kita dihiburkan dengan perkara ini. Dan ini, tuan-tuan, syaitan tak boleh nak campur tangannya ini. Iblis tak boleh campur tangannya ini. Walaupun Iblis kata la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka, aku akan kerjakan betul-betul anak Adam ini untuk menyesatkan kita lah. Tapi walaupun macam mana Iblis menyesatkan kita, kita terpengaruh dengan godaan dia, kita ada satu benda besar yang Allah beri. Bila taubat, Allah terima taubat. Jadi, tuan-tuan, lebih kurang beginilah kita kata. Punyalah besar kesalahan anak ni. Curi duit ayah, tuan-tuan. Orang berhutang dengan ayah,
Dia pergi minta hutang, belasah kat dia duit. Anak ni tuan-tuan. Banyak betul lah tuan-tuan. Banyak betul salahnya. Lepas tu dia pergi minta maaf dengan ayah. Ayah kata tak apalah dan kau minta maaf tu ayah maaf lah. Punya salah dia banyaknya tuan-tuan. Sekali minta maaf aja. Ayah kata tak apalah ayah maaf. Adakah ayah tak maaf tuan-tuan? Anak dah minta maaf ni. Tuan-tuan. Curi duit ratus ribu ni. Anak ni tuan-tuan. InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Lebih rahmatnya lebih daripada seorang bapa lagi. Dalam urusan pengampunan. InsyaAllah tuan-tuan. Dosa. Sebab tu satu hadis kursi saya pun tak pernah ingat. Kalau salahmu tu sebanyak pasir di laut. Pasir di tepi pantai tu. Kamu minta maaf. Aku akan maafkan. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau kamu datang berjalan, aku datang berlari. Kamu nak datang minta ampun dengan aku berjalan. Aku terima ampunanmu dengan berlari. Masya Allah. Ibaratnya kalau sebelum kau minta maaf, aku dah ampunkan. Ibarat begitu. Sebab Allah dah tahu kan manusia ni, tak apa nanti budak ni, orang ni, manusia ni, dia akan minta maaf dengan aku setengah jam lagi. Allah dah maaf sebelum dia minta maaf lagi. Sebab Allah dah tahu benda tu akan berlaku. Benda akan datang berlaku kan Allah dah tahu. Tak apa, budak ni nanti, manusia ni nanti memang dia minta maaf dengan aku. Aku dah maaf dah pun. Ibarat kalau kita, kadang-kadang kita jumpa dengan mak kita ni, mak nak minta maaf sikit lah. Ada hari tu, Angah buat salah ni sana. Mak dah lama dah maaf. Dah 10 tahun dah maaf. Tuan-tuan, mahal harga kemaafan tu. Tak minta maaf pun mak maafkan. Itu perangai ibu. Tuan-tuan, anak tak pernah minta maaf. Salah anak tu besar pula. Elok-elok ibu ni maafkan. Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsah, thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa berbuat keburukan atau menganiaya dirinya, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka ia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. An-Nisa ayat 110. Jadi tuan-tuan, apa Allah sebut dalam ayat ini? Wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsah. Barang siapa berbuat keburukan atau menganiaya dirinya sendiri, yakni menzalimi diri sendiri. Kita syarahkan beginilah. Bila seseorang itu buat keburukan, maknanya dia menganiaya diri sendirilah. Dia menzalimi diri sendirilah. Jadi yang kata yazlim nafsahu itu menjelaskan perkataan ya'malu su'a. Di antara perkara zalim yang kita buat untuk diri kita sendiri bila kita buat keburukan. Ataupun juga boleh kita tafsirkan dengan cara bila kita buat kekejian yang melibatkan orang lain. Ataupun yazlim nafsahu, ataupun dia buat kesalahan untuk diri dia. Lebih kurangnya ada kesalahan dia dengan Allah, ditinggalkan sembahyang, itu di antara dia dengan Allah. Ada kesalahan dia dengan orang lain, dengan binatang dan sebagainya, sampai bakar kucing tuan-tuan. Bakar kucing, semua orang tengok ni bakar kucing ni, masuk kucing dalam mesin basuh ni tuan-tuan, semua orang maki orang ni. Tengok Facebook tu tuan-tuan, orang maki dia ni gila, bodoh, bangang, babi, anjing, semua orang maki. Orang marah dengan benda-benda macam ni tuan-tuan. Dia buat su'ah, walaupun kesalahannya begitu rupa. Tapi kalau dia minta maaf dengan Allah, insya-Allah. Saya teringat kepada Sayyidina Jibril alaihi salam menyumbat tanah dalam mulut Fir'aun. Terbaca kalau salah tuan-tuan betulkan, sebab lama dah tak cerita yang ni tuan-tuan. Ditanya kepada Jibril, mengapa kau sumbat mulut dia dengan selut? Pasal apa? Takut dia minta maaf, nanti Allah maafkan. Kan Fir'aun ni jahat tuan-tuan. Fir'aun ni sangat jahat. Mengaku jadi Tuhan. Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau Fir'aun nanti sebelum sampai di sini, dia punya nyawa, tiba-tiba minta maaf dengan Allah.
pasti Allah terima. Kata Jibril, jahat dia tu macam mana? Jahat sungguh tu. Sumbat sebelum dia minta maaf. Jadi kan bila dia minta maaf, sampai ke sini, sampai gharah ni tuan-tuan, sampai di sini saja nyawanya, tak ada peluang lagi minta maaf. Walaupun dia nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Bani Israel, tapi dah sampai ke gharah nyawa dia, Allah tak terima akan taubat dia. Tak terimalah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang yang bertaubat, dia kena faham ada limit masa. Ada limit masa. Tapi masa yang Allah beri untuk bertaubat ni sangat lama. Sehingga sampai nyawanya ke ghargharah. Ni malam igharghin, yang bunyi sini sampai nyawa sini. Masa itu minta ampun, tak terima. Ataupun ketika naiknya matahari daripada barat, maka tuan-tuan tidak diterima taubat seseorang apabila naik matahari daripada barat. Itu di antara beberapa keadaan dosa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia bertaubat sampai berguling-guling, sampai berdarah-darah, sampai keluar air mata darah, Allah takkan ampunkan dosa dia. Sebab apa? Dah sampai masa. Tak boleh dah. Sejauh mana aku beri ruang, Allah kata lebih kurang 85 tahun umur kamu. 85 tahun itulah peluang untuk bertaubat. Kau tak ambil juga peluang. Ketika last minute tu baru kau nak minta ampun. Dosa bertalu-talu, berkeping-keping, bergunung-gunung. Ada masa Allah terima, ada masa Allah tak terima. Pemurahnya Allah, dia buka pintu taubat seluas-luasnya. Dosa besar mana pun keluar daripada Islam, boleh masuk Islam balik. Tuan-tuan, sampai begitu. Boleh masuk Islam balik, boleh buat pahala baru pula. Walaupun pahala lama telah dilupuskan oleh Allah sebab dia perbuatan kafir dia, musyrik dia. Maka segala perbuatan ibadah dia tu, pahala-pahala dibatalkan semua. Dia masuk Islam balik. Dia buat pahala baru. Mudah-mudahan Allah beri semula pahala lama dia. Mudah-mudahan begitu. Tuan-tuan, tapi kafir dia, musyrik dia tu menyebabkan habis pahala dia semua. Bayanglah tuan-tuan, kalau orang tu umurnya 85 tahun, 85 tahun dia semayang, contohnya tahajud dan sebagainya, ujung umur dia tu jadi kafir dia. Na'udzubillah min zalik. Sesaat dia jadi kafir, habis semua amalan dia 85 tahun. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Minta jauh dah tuan-tuan, minta jauh. InsyaAllah Allah tu maha pemurah, maha penyayang, tapi ada masa dia. Jangan kita, oh tak apa, ada masa lagi, mati datang, tengah tidur dia datang, tengah mandi dia datang. Ramai orang mati tuan-tuan, tengah-tengah mandi masa subuh, jatuh dalam bilik air. Kan banyak kes kita dengar, jatuh dalam bilik air. InsyaAllah, jangan duk tunggu. Jangan duk tunggu taubat tu tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Artinya mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Mintalah. Ni ruang Allah beri sangat luas pada kita tuan-tuan. Sampai kepada peringkat kalau kita bincang Bani Israel mati semua. Lalu salah seorang nabinya, saya tak ingat nabi apa tuan-tuan, Nabi Musa ke, Nabi Yusha ke, tak pasti. Nabi ni kata, ya Allah ya Tuhanku, habis semua pengikut aku. Mati semua dah pengikut aku. Jadi kata Nabi, minta hidup semula lah ya Allah. Allah beri hidup dia semula. Tak dalam cerita Bani Israel, Allah beri hidup semula. Sampai gitu sekali, Allah beri ruang dan peluang pada dia untuk bertaubat. InsyaAllah ya tuan-tuan. Ada ramai orang ni, bukanlah ramai, banyak kes juga yang kita dengar, Allah beri peluang, menggambarkan betapa ghafurnya Allah dan rahimnya Allah. Di ujung-ujung nyawa kita, dia buat apa tuan-tuan, tengok ada saudara saya mati pun ni, umur ni 73. Pukul 10 dia mati. Pagi tu subuh dipanggil semua cucu dia. Cium tok ayah semua kat pipi ni. Semua cucu cium pipi dia. Memang tuan-tuan, orang nak mati ni dia ada tanda.
Tapi mungkinlah tanda itu dia tak boleh cerita pada orang. Dia dengan Tuhan saja dia tahu. Orang nak mati ni tuan-tuan, bila proses tarik rohnya tu, dia tahu dia akan mati. Tapi kemungkinan dia tak boleh nak beritahu, nak kongsi dengan orang tak boleh. Dia tahu dia nak mati. Ketika nyawa mula ditarik lah. Kalau belum tu dia tak tahu. Bila tarikh dia mati. Dah tu dia panggil semua. Anak-anak semua cium dia, cucu-cucu semua cium. Pukul 10 mati. Jadi ceritanya bahawa Allah itu Ghafurur Rahim, dia beri peluang pada kita. Banyak kes macam ni tuan-tuan. Orang ni masa muda jahat. Allah sengaja panjangkan umur dia. Supaya dia ada peluang untuk apa? Untuk bertaubat pada Allah. Kalau Allah matikan masa muda, tak ada peluang. Mati dengan penuh dengan dosa. Tapi Allah beri peluang ke dia untuk datang ke umur tua. Umur 70, umur 73, 78, 75 tuan-tuan. Kalau Allah beri peluang untuk bertaubat, dosanya sangat kurang, pahalanya sangat banyak. Masa muda dosanya sangat banyak, pahalanya sangat sedikit. Allah beri peluang begitu. Itulah pentingnya kita memahami tentang sifat Allah yang sangat pengampun dan penyayang ini, supaya kita rasa husnuzan pada Allah Ta'ala. Baik sangka pada Allah, bahawa Allah itu sentiasa mengampunkan dosa hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.